Kita akan belajar isu berkenaan boleh ke wanita tengok kepada badan ajnabi. Ajnabi kita kata tengok ajnabi dalam form muzakkar. Maksudnya boleh ke wanita tengok lelaki pula? Boleh tak? Okey. Dalam kita ada kata jawaz nazarul mar'ah ila badanil ajnabi. Ajnabi muzakkar. Maksudnya rajul. Siwa. Siwa maksudnya illa. Dia mustasna. Mustasna tu maksudnya kecuali. Kecuali ma baina surratihi wa rukbatihi. Kecuali apa yang di antara pusat hingga lutut. Illam takhaf fitnah. Sekiranya tiada apa-apa fitnah. Okey, apa huraian qaulu syari? Qaulu syari dia cakap nak jawaz nazarul mar'ah al-balighah al-ajnabiyyah. Maksudnya perempuan yang baligh dan ajnabi boleh melihat badan ar-rajul al-ajnabi. Apa makna al-ajnabi? Al-ajnabi ghairu muharram mu'abbad. Itu maksudnya ajnabi. Kalau mahram dia tahrim nikah mu'abbad kan? Yang ni kalau ajnabi ghaira, macam selain yang mahram yang mu'abbad tu, yang tak boleh kahwin tu, selain daripada tu, itu adalah ajnabi. Ni illa lah menerangkan siwa ma baina surah wal rukbah ni, kecuali apa daripada pusat hingga lutut, li'anna ma siwahu laisa bi'aurah fi salah. Sebabnya aurat lelaki memang daripada pusat hingga lutut saja, dan selainnya tu tak consider sebagai aurat di dalam solat. Itu apa yang dikatakan dalam qaul syarih lah. Wala nazarat bisyahwa. Nazarat muannas ya'udu ila al-mar'ah. Maksudnya dan mar'ah tu tidak, dan haruslah dia tak memandang lelaki itu dengan syahwat. Itu adalah syarat ni lah. Okay, sebab apa? Sebab hukum jawaz ni dia derive from hadis tau. Maksudnya dalam qaul syarih dia terangkan, maksudnya ada hadis yang menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu taala annaha nazarat ila Habasyah wa hum yal'abuna fil masjid. Maksudnya ada hadis yang menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah dia melihat orang-orang Habasyah ni bermain di, orang Habasyah ni maksudnya lelaki-lelaki bermain di Masjid Nabawi. Macam tu perkarangan Masjid Nabawi tu kan. Kalau korang baca hadis ni panjang. Dia maksudnya Aisyah tu dia dengan Nabi dia tengok sama-sama orang Habasyah macam sukan perang lah, sukan macam main pedang dekat perkarangan Masjid Nabawi. Itu konteks hadis ni. Maksudnya mafhum daripada hadis ni adalah kita dapat faham bahawa perempuan boleh melihat lelaki illa ma baina surah wa rukbah. Maksudnya kecuali apa yang ada di antara pusat hingga lutut. Okey. In lam takhaf fitnah. Ni penting. Ni syarat yang penting lah. Maksudnya pandangan dia tu to what extent. Maksudnya extent dia adalah sekiranya tiada ni lah. Maksudnya dia boleh as long as tiada fitnah. Maksudnya tak ada dua komponen. Satu komponen fitnah, satu komponen syahwah. Fitnah tu maksudnya merangkumi syahwah juga. Maksudnya tak boleh tengok kalau ada fitnah, tak boleh tengok kalau ada syahwah. Okey. Kultu. Kultu ni kita dah tahulah, maksudnya kultu ni kalam Imam Nawawi zaidan ma kutiba fi kitab al-Muharrar. Okey. Kultu al-asah at-tahrim kahuwa. Sebutan dia kahuwa alaiha. Maksudnya pendapat yang asah, pendapat asah tu maksudnya pendapat ulama Syafi'iyah lah. Asah tu at-tahrim kahuwa alaiha. Maksudnya seperti vice versa juga, macam tu. Okay, kita tengok qaul syarih kata apa. Al-asah, pendapat asah kat sini taba'an li jama'ati minal ashab wa qat'un fi madhhab wa ghairuhu. Ini adalah qaul asal lah. Dia kata apa? Dia kata tahrimu nazarul mar'ah kama nazarur rajulu ila badanil mar'ah. Maksudnya pendapat Imam Nawawi kata pendapat asahnya adalah haram. Tadi kita kata jawaz kan? Ni asahnya adalah haram. Haram nazarul mar'ah. Tak boleh
pandangan mar'ah kepada lelaki tak boleh, seperti mana, itulah maksudnya kahwa alaiha tu, seperti mana lelaki memandang kepada perempuan. Itu pun tak boleh lah. Okay, dalil dia apa? Sebab dia bina'an ala dalil juga, dalil minal Quran. Wahuwa wa kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ni ayat ni mukhatab dia. Dia mukhatab dia siapa? Mukhatab lil mar'ah. Sebab dia kulil mu'minat. Tu mu'annas tu. Maksudnya ayat yang diturunkan untuk orang perempuan juga, yaghdudna min absarihinna. Maksudnya kena tundukkan pandangan. Maksudnya daripada hadis ni, maksudnya tak bolehlah juga untuk mar'ah memandang kepada lelaki. Sama lah juga. Dan ayat ni ada juga in form of muzakkarnya. Kulil mu'minin kan. So maksudnya daripada ayat ni, tak boleh. Tahrim nazarul mar'ah. Ni indal asah. Okay. Okay. Dalil ni, okay, dia ada, ni dalil minal Quran. Bagaimana pula dalil minas sunnah? Okey, daripada dalil minas sunnah yang sebagaimana yang diterangkan dalam qaul asy-syarih. Okey, apa asy-syarih explain? Asy-syarih kata ni dia put forward hadis ni. Hadis ni kata apa? Okey. Qad rawat Ummu Salamah dia berkata time tu Ummu Salamah ada dengan dia siapa? Kuntu inda Rasulillah. Okey, ada bersama Rasulullah sallallahu wa indahu Maimunah. Ada juga Maimunah. Maksudnya Rasulullah time tu ada tepi dia ada Ummu Salamah, ada Maimunah. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Fa aqbala ibnu Ummul Maktum. Maksudnya tiba-tiba ada sekejap. Tiba-tiba ada tiba-tiba ada Ibnu Ummu Maktum datang kan. Korang kena tahulah Ibnu Ummu Maktum ni, Ummi Maktum ni dia adalah seorang yang buta. Maksudnya kalau dia buta lah. Maksudnya dia seorang yang buta dan dia time tu dia datang dekat Nabi. Dan time tu Nabi ada Ummu Salamah dengan Maimunah. Time tu diorang tak berhijab lah. So apa yang Nabi cakap? Ihtajaba minhu. Nabi suruh diorang Maimunah dengan Ummu Salamah ni berhijab. Fakulna ya, dan mereka berkata, ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsirna wa la ya'rifuna. Mereka berkatalah kepada Rasulullah, kenapa kenapa kami pula nak kena tutup? Ni berhijab pula, dia kan orang buta macam tu. Faqala Nabi SAW, afa'am ya wani antuma. Macam Rasul tanyalah balik, korang berdua pun macam adakah korang tak nampak juga macam tu? Alastuma tubsiranahu. Sebab korang pun boleh nampak rajul tu. Macam tu lah maksudnya. Nak kata diorang ni yang butanya adalah Ummu Maktum, bukannya diorang. So diorang memang kena ada kewajipan menutup juga. Macam tu. Sebabnya as long as diorang boleh nampak lah lelaki tu. So maksudnya ni perempuan tu pun kena menghalang jugalah, berhijabkan diri dia daripada lelaki tu. Maksudnya kena daripada hadis ni dia derive bahawa tahrim juga kepada mar'ah tu, kepada nazar lelaki. Tapi kita tak nampak jelas sangat kan, sebab yang jelas ni daripada ayat Quran ni lah. Nampak jelas macam mar'ah tu kena ni. Okey, wallahu alam. Wa nazarha ila mahramiha ka'aksihi. Okey, apa maksud ni? Nazarul mar'ah ila mahram. Okey, apa maksud mahram? La yajuz tahriman mu'abbadan. Okey. Okey, so nazariha ialah nazari al-mar'ah. Kepada siapa? Kepada mahram al-mar'ah tu. Ka'aksihi. Apa maksud ka'aksihi ni? Okey, ka'aksihi ni maksudnya seperti aksi maksudnya vice versa. Maksudnya
aksin nazar. Aksihi aksin nazar. Nazarul, apa maksud dia? Nazar ar-rajul ila mahramihi. Fatanzur minhu bila syahwah. Maksudnya sama jugalah. Maksudnya pandangan mar'ah kepada mahramnya adalah seperti pandangan rajul kepada mahramnya. Macam tu. Apa limitation dia? Limitation dia adalah ma'ada mabaina surah wa rukbah. Boleh lihat selain daripada apa yang di antara pusat hingga lutut. Qila. Okey, dalam qaul syarih dia cakap qila. Apa maksud qila? Qila ni maksudnya pandangan yang lain. Maksudnya kalau korang jumpa word qila, itu adalah dikatakan. Maksudnya ada second opinion on that. Okey, qila ma yabdu minhu fil mihnah faqat. Okey, yang first opinion kata ma ada ma baina surah wal rukbah kan. Maksudnya apa selain pusat hingga lutut. Tetapi second opinion kata ma yabdu minhu fil mihnah faqat. Maksudnya apa yang terzahir pada ni je. Apa-apa aktiviti biasa dia je. Macam tu. Contohnya dia bekerja kan. Dia bekerja dia guna tangan. Itu je boleh. Yang lain tak boleh. Macam tu. Itu adalah pendapat kedua. Okey, seterusnya. Mata haroma an-nazar haroma al-massu. Maksudnya mata ni isyarat tau. Syarat. Maksudnya bila mana. Dia bukan istifham. Dia adalah syarat. Bila mana diharamkan an-nazar. Maksudnya kita lihat pun dah haram. Maka haruma al-massu. Maksudnya sentuh pun haram juga. So iza kana an-nazar haram. Fakana al-massu haram min babil awla. Maksudnya lihat pun dah tak boleh. Apatah lagi kita sentuh. Kenapa? Dalam qaul syarih dia sebut juga kenapa kita haram menyentuh dia. As-sabab ada tahrim huwa li'anna ru'abalagha minhu fil luzzah wa itharati syahwah. Maksudnya dia lagilah macam mendatangkan syahwat tu. Okay. Dan dia sebut kat sini mata ismu zaman. Maksudnya kat sini kenapa dia guna bila mana? Bila mana? Sebabnya maksudnya bila mana diharamkan an-nazar maka akan diharamkan sentuhan. Sebabnya bila mana ni, kalau kita sebut bila, maksud dia muakkad kat situ. Maksudnya dia bertempoh. Maksudnya ada tempoh yang diharamkan nazar, ada juga tempoh yang apabila nazar tu dibolehkan. Maksudnya contohnya kat sini. Contohnya dia kata mata tu isim zaman. Inna al-ajnabiyyah yahrum nazariha. Macam kalau ajnabi tak bolehlah tengok. Itu apabila dia punya nature dia adalah nature ajnabiyah. Fa iza aqada 'alaiha, aqada tu maksudnya nikah lah. Kalau dia bernikah, jaza. Maksudnya mata tu, kenapa dia guna mata dalam konteks saya ni? Sebab dia menunjukkan kepada tempoh masa. Kalau dia tempoh dia menjadi ajnabiyah, tak boleh tengok. Kalau dia dah jadi bernikah, bolehlah tengok. Fa iza talaqaha haram balik. Maksudnya kalau dia dah bercerai balik, maka dia kembali kepada hukum asal. Maksudnya haram. Macam tu. Sebab itulah ayat di sebalik penggunaan perkataan mata tu. Okey. Mubahani li fasdi wa hijama wa ilaj. Mubahani. Apa maksud? Mubahani kan musanna kan? Mubahani apa? Mubahani an-nazar. Satu an-nazar. Yang kedua adalah al-massu. Maksudnya mubahani yubahu lin-nazar. Boleh melihat dan boleh menyentuh. Lifasli wa hijab. Fasli tu macam injek lah. Maksudnya masukkan sutikan macam tu kan. Wa hijamah. Maksudnya hijamah ni bekam. Wa ilaj. Perubatan macam tu. Merawat macam tu lah. In kana nazar bil hajah fanzur nazar mubah. Maksudnya kalau ada hajah maka dia akan jadi mubah. Itu keyword dia. Hajah keyword dia. Maksudnya ada keperluan. Li'anna fi tahrim harajan. Sebabnya tahrimun nazar ni dia yakun harajan. Maksudnya dia ada difficulty. Contohnya kalau orang tu mengandung anak beranak kan. Kalau haram nazar, maksudnya kalau doktor tu lelaki je dekat situ. Kalau haram nazar, dia ada haraj kat tu. Haraj maksudnya difficulty. Maka dibolehkanlah. Dibolehkan an-nazar wal masu falir rajul al-mudawatu al-mar'ah wa aksuhu macam tu. Boleh maksudnya tadawi bil mar'ah rajul tu. Wal yakun zalika bi khudrati mahram. Okey, dalam qaul syarih dia tetapkan dhabit. Dhabit tu maksudnya apa syarat-syarat dia.
Okey, dia tetapkan hudratil mahram. Maksudnya walaupun boleh aznabi tu menyentuh ataupun melihat perempuan tu, tetapi kena ada hudratil mahram. Kena ada kehadirnya satu mahram ataupun suami dia zauj au imratin siqah. Maksudnya seseorang perempuan yang siqah. Siqah tu maksudnya kan macam baik, macam siqah lah siqah. Okey, in jawaza, kenapa dibolehkan seorang perempuan yang lain pula? Sebabnya dalam qaul syarih kata, walaupun bukan mahram, bukan zauj, tetapi seorang perempuan. Contohnya macam nurse tu siqah kan. Boleh jadi saksi juga. Sebabnya dalam syarih kata jawaza al-khilwah al-ajnabi bi imra'atain. Maksudnya lelaki yang ajnabi dia boleh khilwah. Maksudnya khilwah tu maksudnya duduk separated. Kalau dengan seorang perempuan tak boleh, tetapi kena ada imra'ataini. Tu adalah pendapat lah, satu pendapat dalam qaul syarih. Sebab tu dibolehkan imra'atis siqatin. Okey, lau lam najid li ilajil mar'ah illa kafira. Okey, dalam pendapat syarih, dalam qaul syarih juga dia explain um, okey, macam mana pula kalau dia ada kafir, perempuan kafir dengan seorang lelaki Muslim. Contohnya doktor kan. Kita pergi, perempuan tu pergi kat doktor, ada uh, doktor perempuan yang kafir dengan doktor lelaki yang Muslim. Mana satu kita nak pergi? Okey, kita pula. Mana satu nak pergilah, perempuan tu nak pergi. Okey, so perempuan tu kena pergi dekat uh, doktor yang perempuan yang kafir tu. Sebabnya apa? Sebabnya Al-Azra'i faqih Asy-Syafi'i. Faqih Asy-Syafi'i kata, Al-Azra'i kata al-kafirah tuqaddim. Maksudnya lebih diutamakan kafirah li'anna nazaruha wa masuha akhafu min rijal. Maksudnya ada akhafu dararain lah kat sini. Maksudnya lebih ringan lah daripada kalau lelaki yang pandang. So dipreferkan perempuan yang kafir ke atas lelaki Muslim. Dalam konteks nak nazar ni lah. Okay, qultu banyak lagi tak? Banyak pula. Okay, qultu yubahun nazar li mu'amalati wasyahadati wattalimi menahwiha biqadril haja wallahu a'lam. Okay, dan dia berkata juga yubahun nazar li mu'amalah, boleh juga nazar selain maksudnya nazar tu dibolehkan dalam konteks apa? Muamalat, maksudnya muamalat pun boleh, transaction, contohnya al-bai' wa ghairuhu. Syahadah, penyaksian, maksudnya contohnya tahmilan wa ada'in hatta yajuzu an-nazar okey, contohnya penyaksian tu bila? Contohnya dalam kes zina, ustaz kata contohnya dalam kes rugul, dalam kes wiladah, itu boleh kita nak nazar kepada faraj tu. Maksudnya yubahun nazar lah, sebabnya for the purpose of syahadah wa ta'lim, untuk tujuan belajar, wa nahwiha biqadril hajah. Ini keyword yang paling penting. Maksudnya apa syarat dhabit dia? Dhabit kat sini adalah hajah. Kaedah dia binaan ala kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Maksudnya darurat tu is a portion by its ni lah, by its hajah, by its needs. Macam tu. Maksudnya tengok keperluan. Qadar dia adalah qadar keperluan lah darurat tu. Fayanzur fil muamalah okey, dalam qaul syarih dia kata macam ni nak exemplifykan darurat tu qadar bi qadariha ni. Dia bagi contoh. Fayanzur fil muamalah ila wajhil faqat. Contohnya kalau dia tengah jual beli kan, tengok je lah wajahnya je. Macam tu. Kama jazama bihi al-Mawardi. Ni qaul Mawardi lah. Wa fil bai'il abdi fi ma'ada as-surah wa rupa. Contohnya dalam kalau syarih kata, contohnya kalau dalam jual beli hamba kan, tu bolehlah tengok yang lainnya, nak tengoklah hamba tu, tu pada hamba tu kan, tu bolehlah ma'ada as-surah wa rupa. Tapi kalau jual beli biasa, tengok wajah dah cukup kan. Wala yuzadu 'ala an-nazrah wahidah ila tsaniyah litahaqquq, wala yuzadu 'ala an-nazrah litahaqquq fayajuz. Okey, contohnya kalau pandangan pertama dah cukup, that's it. Tak boleh pandangan kedua, tak boleh ulang. Tetapi kalau tak cukup pandangan pertama, kita kan ada keperluan untuk pandangan yang kedua, maka dibolehkan. Okey.
Walizawji an-nazar ila kulli badaniha. Ni senanglah untuk suami boleh lihat kepada keseluruhan badan zaujah tu. Muannas ya'udu ila az-zaujah. Lianna laisa baina az-zawjain awrah. Okey. Walau ila al-faraj zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batinnya, li'annahu kerana apa? Sebabnya mahallu tamattu'. Dia tamattu' ni macam happiness of the ni lah, marriage tu, dia mahallu dia apa? Mahal tu adalah al-faraj. Okey. Walakin yakrahu an-nazar nafsahu bighairi al-haja. Okay, di dalam qaul syarih dia kata walaupun boleh tetapi dia tengoklah juga ada keperluan ke tak. Kalau tak nak buat apa-apa tapi sekadar nak tengok je. So tak ada hajat kat situ, tak ada keperluan pun langsung, tapi saja je. Tak boleh sebabnya binaan ala hadis juga. Hadis kata an-nazar ilal faraji yurasu at-tamsi. Maksudnya kalau kita melihat kepada faraj, dia akan mewarisi kebutaan. Maksudnya dia satu, dia macam benda yang tak elok lah macam tu. Okay. Tahillu hitbatu khaliyatun an nikahi. Hiliyatun an nikah maksudnya dihalalkan tunang yang khaliyah tu maksudnya bebas daripada nikah. Okay. Maksudnya, apa maksud dia? Khaliyah an nikah maksudnya la tusbik laha an nikah wala zaujun laha. Maksudnya dia bebas daripada nikah tu macam mana? Maksudnya dia adalah ni lah, tak pernah bernikah dan tak ada suami, itu adalah khaliyah lah. Maksudnya boleh untuk kita bertunang dengan perempuan tu. Okay. Itu kalau yang anak dara. Okay. Macam mana pula dengan janda? Okay. Wa'iddatul la tasrihu limuttadatin. Okay, maksudnya kalau yang dalam iddah tak boleh tasrih. Maksudnya tasrih ni merujukkan tasrih al-khitbah. Maksudnya khitbah tu tak boleh la yakulu ala sabili sarahah. Maksudnya dia tak boleh berlaku dari secara zahir. Dia tak boleh berlaku daripada secara segi sarahah. Okey. Okey, ni kita tahu iddah min mawani' an-nikah. Okey, dalam konteks iddah, dalam tempoh iddah dia tak boleh bernikah. Iddah sama ada iddatul wafat, iddatul talaq raj'i, iddah talaq ba'in, la yajuzu bisaraha. Maksudnya tak boleh bertunang dengan perempuan yang dalam iddah secara jelas. Maksudnya dia nak cakap, okey, apa maksud secara jelas tu? Maksudnya dia kata, contoh lelaki tu, dia tahu dah perempuan tu dalam iddah kan. Dia pergi cakap macam, aku nak bertunang dengan kau. Sedangkan dia perempuan tu di dalam tempoh iddah lagi. So secara jelasnya tak boleh lelaki tu cakap kepada kepada perempuan tu, aku nak bernikah dengan perempuan, aku nak bertunang dengan perempuan tu. So tak boleh secara saraha. Okay. Kerana apa? Sebabnya iza saraha tahaqqaqat ghurbatuhu. Maksudnya bila dia cakap jelas, maksudnya dah nampak dah ghurbahnya. Ghurbah tu maksudnya keinginan, kemahuan. Fiha, kepada perempuan tu. Maksudnya dah nampak kemahuan lelaki tu kepada perempuan tu. Farubbama tukadzibu fi inqida'il iddah. Dan ada kemungkinan maybe kalau contoh perempuan tu suka, perempuan tu akan macam berdusta lah dalam tempoh iddah dia. Macam nak habiskan cepat ke, macam awal-awal ke, macam tu lah yang aku faham. So maksudnya, dan kalau Ustaz kata, Ustaz terangkan, kenapa? Kerana apa tak boleh? Sebabnya lelaki zauj yang asalnya, maksudnya suami yang asal dia masih ada peluang untuk rujuk, untuk kembali. Itu kalau tolak raj'i lah. Maksudnya masih ada peluang untuk suami tu. Okey. Seterusnya, wala ta'rid liraja'iyah. Okey, ta'rid. Apa maksud ta'rid? Maksudnya ta'rid tu adalah kiasan. Dia adalah terbalik. Perkataan tasrih. Tasrih maksudnya secara jelas. Kalau tasrih, as long as perempuan tu di dalam iddah, tak boleh kita untuk bertunang, cakap nak bertunang dengan dia secara jelas. Ta'rid adalah secara kiasan. Contohnya cakap macam, awak cantik lah, mesti ada orang nak. Macam tu. Itu ta'rid lah. Itu maksudnya secara kiasan.
Tapi dalam ni dia kata la ta'rid li raja'iyah. Maksud kalau dia talak raj'i, tak boleh ta'rid juga. Even kiasan pun tak boleh. Tadi dah lah tak boleh tasrih kan. Even kiasan pun tak boleh. La tahillu ta'rid. Kaul apa maksud ta'rid tu? Kaul yahmilu aktsar min makna wahid. Yelah maksudnya awak cantik hari ni. Mesti ada orang nak. Okey. Hakikatnya kita faham dia cantik lah. Tetapi maybe makna aktsar min makna wahidnya kita faham. Okey. Dia maybe nak bertunang lah tu. Dia yang berminat sebenarnya. Okey. Sebab kenapa? Listihali ruju'i zawji ilaiha. Sebab talak raj'i adalah dia boleh suami dia merujuk dia kembali. Macam tu. Dalil dia adalah wala junaha alaikum fi ma'aradtum bihi min hitbatin nisa. Itulah dalilnya. Maksudnya boleh tak hari tu, tapi kena kalau untuk talak raj'i tu tak boleh. Sebabnya suami dia tengok suami dia ada kemungkinan ke tak. Macam tu. Ada kemungkinan untuk rujuk ke tak? Dia berbeza konteksnya. Contohnya wayahillu terusnya kan. Wayahillu ta'rid fi iddatin wafah. Contoh kalau iddatul wafah boleh ta'rid tu. Sebab apa? Sebabnya ilah dia dah hilang lah. Maksudnya ilah tadi tu dia tak boleh nak ta'rid, dia tak boleh nak berkias-kias dengan perempuan tu sebabnya suami dia pun masih ada peluang lagi. Tetapi kalau dalam iddatul wafah kan, maksudnya suami dah meninggal, maksudnya tiada kemungkinan untuk suami kembali kepada isteri tu. Maka dibolehkan untuk berkias-kias untuk bertunang. Maksudnya bolehlah cakap macam awak ni sehari dua tu ada lawan nak, macam tu bolehlah. Okey. La ta'rid li raja'iyah li annaha zaujah atau makna zaujah. Okey, ni kenapa? Sebabnya tadi tu kenapa tak boleh raj'i tu? Sebabnya talak raj'i isteri tu masih diconsider sebagai isteri lagi. Okey. Ni ulang je. Okey. Tetapi kalau ini berbeza dengan konsep iddatul wafah. Iddatul wafah, suami tu dia memang consider isteri tetapi suami tu dah tak boleh nak kembali kepada isteri tu. Wakaza, kalau jumpa wakaza maksudnya dia kembali kepada hukmul aqrab. Okey, hukmul aqrab dia adalah yahillu. Okey, so wa yahillu. Yahillu apa? Yahillu ta'rid. Yahillu ta'rid ba'in fil azhar. Apa maksud azhar? Azhar apa maksud asah dengan apa maksud azhar? Azhar maksudnya kaul Imam Syafi'i itu sendiri. Kalau asah ulama Syafi'iyah. Okey. Kalau azhar Imam Syafi'i kata yajuz at-ta'rid in kana talaq ba'in walau hamil. Walau orang tu hamil dia talak ba'in kan? Boleh. Okey. So sebab dia inqita sultanah zauj anha. Maksudnya dah terputuslah kuasa zauj tu ke atas perempuan tu dah terputus kalau dia talak ba'in. Dia muqabil azhar. Muqabil azhar ni maksudnya bertentangan dengan pendapat azhar tu. Apa dia? La yajuz. Tak boleh pula ta'rid. Sebabnya apa? Yumkin li sahibil iddah an yankirha. Maksudnya suami tu masih ada chance lagi. Contoh kalau dia talak ba'in yang talak 3 kan. Masih ada peluang lagi suami tu. Maksudnya dia kena tunggulah syarat dia. Tunggu perempuan tu kahwin lain. Kena watik. Lepas tu kena bercerai. Lepas tu baru dia boleh kahwin balik. Maksudnya masih ada peluang untuk suami tu. Itu muqabil azhar katalah. So bila masih ada peluang, maksudnya talak ba'in pun tak boleh kita untuk ta'rid. Ta'rid tu maksudnya berkias-kias dalam tunang lah. Okay. So aku dah simplify in, ni adalah conclusion untuk malam ni. Aku dah simplify in table. Contoh iddah talak raj'i, tasrih tak boleh. Tasrih tu masih jelas. Nak cakap aku nak bertunang dengan kau pun. Okay. Tasrih ni semua tak boleh. Maksudnya as long as perempuan tu ada iddah, dia tak boleh nak cakap secara jelas aku nak tunang dengan kau. Tak boleh. Sebab perempuan tu masih ada iddah. Tetapi al-hilaf huna hilaf fi ta'rid. Maksudnya dia dalam ta'rid baru ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Okey. Kalau talak raj'i, ta'rid masih tak boleh juga. Sebabnya suami betul-betul ada kemungkinan untuk rujuk. Kalau wafat,
dia dah tak ada kemungkinan untuk suami tu kembali kepada isteri tu, maka ta'rid kat sini boleh, tetapi tak boleh tasrih. Okey? Dia kena tahu, ta'rid boleh. Kalau bain pula, talak bain. Disebabkan fasa talak bain dia, riddah, talak bain, dia ada khilaf. Khilaf dekat mana? Khilaf dekat ta'rid dia, tasrih memang tak boleh. Sebabnya tasrih dia general kat situ, dia fi ala sabilil am. Maksudnya tak boleh. As long as perempuan tengah iddah, tak boleh. Kalau ta'rid, Qaul Azhar kata boleh. Boleh ta'rid tu. Tetapi kalau Muqabil Azhar kata tak boleh. Wallahu a'lam. Okay, tu je untuk malam ni. Jazakumullah khairan kathira. Okay, ada apa pun soalan? Faham kan? Faham ke tak? Faham. Okay. Maaf terpaksa left awal. Terima kasih Nabi dan semua. Okay. Thank you. Okay, ada apa-apa